Okey. Seterusnya, okey, tanpa melengahkan masa lagi, Puan Rozita ada apa-apa ke nak cakap sepatah dua kata sebagai Presiden PTNI? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu sekali lagi kita di Sembang Santai PTNI. InsyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Fauziah, rakan saya insyaAllah. Makanya saya minta mohon untuk semua menjaga adab, okay, buka video sekiranya keadaan di rumah anda okey supaya kita dapat terus terpacar ilmu Dr. Fauziah ini, banyak dia nak ceritakan. Dan insyaAllah kita akan berseri lagi akan datang bersama beliau. Dia sangat committed untuk bersama kita insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, saya tak sabar-sabar lagi nak dengar ni. Okey, jom semua orang lambai kepada Dr. Fauziah sebelum moderator memperkenalkan diri beliau insyaAllah. Okey, silakan. Pin Doktor. Okey, nampak. Okey. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan Doktor. Selamat datang Dr. Fauziah Wan Jaafar. Okey, Doktor merupakan ini kali kedua bersiaran bersama PTNI. Sebelum ni Doktor pernah bersiaran pada 14 April 2001 dengan tajuk perkongsian cara didik anak dengan bercerita. Dan setahu saya, seperti yang Doktor maklumkan, hari Sabtu ni Doktor akan buat program itu, kan Doktor? So nanti Doktor akan sharekan di hujung nanti, sebab pada yang dah pernah join pada 14 April hari tu, kalau nak lebih detail boleh join Doktor pada hari Sabtu ni. Okey, boleh kontak Doktor nanti. Okey, saya nak memperkenalkan Doktor. Doktor merupakan seorang inspirator dan HRDF trainer. Beliau merupakan penulis buku cerita dan buku cerita kanak-kanak dan motivasi. Merupakan pengasas pada modul KIDS. Dr. Fauziah juga memiliki sertifikat Neuro-Linguistic Practitioner and Psychotherapy, NLPT. Okay. So hari ni tajuk kita move on, stres wanita dalam musim PKP 3. So saya nak jelaskan sikit lah Doktor. Seperti yang kita sedia maklum, dalam keadaan COVID ni macam-macam yang kita tempuhi sebagai wanita. Kita adalah ibu, kita adalah isteri, kita adalah wanita yang berkejaya. So timbullah banyak cabang kat kepala kan, topi tu sekejap, topi ni sekejap ni. So kita kena apa? Kita kena mengharungi cabaran tu, dan jika cabaran tu terlalu besar buat kita akan mendatangkan stres. So bagaimana Doktor untuk kita menangani stres tersebut? Okey Doktor, saya persilakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Wan? Okey, dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa tu'assir bi rahmatika ya arhamar rahim. Terima kasih pertamanya saya ucapkan kepada sahabat saya Puan Rozita Kamil yang sudi untuk menjemput saya, memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sebenarnya ya, berkongsi ilmu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang baru saja saya kenal, Puan Yong, dan juga barisan ahli-ahli jawatankuasa PTN Negeri Sembilan ya, hebat persatuan Puan dan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan. Moga Allah memberi ganjaran pahala kepada kita semua. Dan juga kepada puan-puan yang mengikuti program ini, sahabat-sahabat saya yang saya nampak di sini, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi memberi ruang kepada saya. Dan topik yang diberikan kepada saya kali ini adalah tentang stres, move on ya, move on, menangani stres, especially wanita dalam keadaan PKP 3.0 ni yang sekarang yang kita hadapi puan-puan ya. Sedar tak sedar ya,
kita dah kalau kita ikut di sini sudah hampir nak sebulan ya, PKP dan PKPD 3.0 ni dah hampir nak sampai ke sebulan dah, dan sudah hampir 2 tahun ya kita menghadapi situasi begini. Ya, situasi PKP, situasi PKPD dengan situasi ujian yang Allah berikan melalui COVID-19 ini, jangkitan COVID-19 ini. So bila kita bercakap tentang stres wanita, apabila kita bercakap tentang stres wanita, ianya berkait dengan berbagai-bagai aspek di mana yang telah diberitahu oleh Puan Moderator tadi, yang kita wanita ni adalah multitasking. Ya, seorang insan yang Allah jadikan, ya, kita kaum Hawa sebagai multitasking. Serba-serbi kita boleh buat, insya-Allah dengan izin Allah lah, ya, dan juga dengan bantuan, jangan lupa bantuan kaum Hawa, kaum Adam juga, ya. Tapi dari segi lahirnya, kitalah penjawat awam, kitalah isteri, kitalah pendukung sebagai ibu, kitalah juga pendukung sebagai sebagai nenek kalau ada cucu. Dan kita juga pendukung dalam masyarakat community. Ya, jadi itulah Allah bagi kepada kita satu keistimewaan pada kaum wanita ini menjalani berbagai-bagai keadaan. Tapi dalam masa yang sama juga kita mengalami stres, kita mengalami tekanan-tekanan. Dan saya tertarik hari ini untuk berkongsi dengan puan-puan dalam ruangan ini, ya, statistik tentang stres, ya, tentang stres. Kebanyakannya statistik yang saya dapat daripada sahabat saya daripada Universiti Malaya, ya, mengatakan tentang kesihatan minda ataupun kegangguan minda dalam kategori stres ini. Ya, di sini dia letaknya rupa-rupanya kaum wanita lebih tinggi stresnya. Ya, lebih tinggi kotanya daripada lelaki. Kaum wanita 66% mengalami stres berbanding dengan kaum lelaki. Dan manakala bangsa yang banyak mengalami stres ini, semua bangsa ada, ya, semua bangsa melalui tekanan-tekanan emosi yang tidak terkawal ini ataupun dipanggil sebagai stres. Tetapi kaum Melayu lebih ramai mengalami stres. Ya, kaum Melayu 81%, subhanallah. Ya. Hebatnya kita 81% tekanan stres. Ya, dan kaum Cina cuma 12%. Kaum lain lebih kurang dalam 5 ataupun 2%. Tapi kenapa? Kita kena fikir kenapa orang-orang bangsa orang Melayu, ya, budaya Melayu ni mengalami keadaan stres yang begitu tinggi. Ya, dan kemudian kalau kita kira pula daripada segi umur sebagaimana umur yang sejauh mana kekuatan stres itu, ya, jumlahnya. Dan saya lihat di sini umur yang meningkat, orang katanya pembacaan stres ini antara 25 tahun hingga ke 44 tahun. 25 tahun hingga 44 tahun. 42% stresnya. Yang lainnya lebih kurang dalam kalau 55 tahun ke atas kurangnya stres. Tak banyak sangat, lebih kurang dalam 6% sahaja. Ya. 45 ke atas, 45 hingga 54 cuma lebih kurang dalam 14% sahaja. Tetapi yang banyak ni antara 25 hingga 44 tahun. Ya, 25 tahun hingga 44 tahun. Waktu itulah berbagai-bagai dilema yang ada dalam diri seorang wanita itu. Ya. Dan di sini juga saya tertarik juga, ya, negeri yang jumlah stres ni terbanyak, ya, adalah negeri di sebelah tengah. Di pantai timur ni tak banyak sangat, 7% saja, ya. Kemudian di sebelah utaranya 7% sahaja. Di selatannya 6%, Malaysia Timur 4%, tapi di bahagian tengah, ya, 76%. Agaknya di bahagian tengah di mana tu? Di mana tu? Termasuk tak Negeri Sembilan ni? Masuk tak? Termasuk
Masuk tak Negeri Sembilan ni? Negeri Sembilan zon selatan. Selatan, tu dah okey. tak di tengah dah. Okey, alhamdulillah. Cuma nak tahu nak ngantuk ke tidak petang ni ya. Okey, baik. So itu adalah pecahan-pecahan mengikut statistik yang telah dibuat ya, dan kita lihat di sini bahawa stres ini satu orang kata fenomena yang tak boleh lari daripada seseorang manusia itu, ya. Dan hari ini saya nak berkongsikan tentang bagaimana stres ini dalam lingkungan ataupun lingkaran PKP, dalam lingkaran PKPD, ya, MCO yang sedang berlaku sekarang ni. Sebabnya disebabkan keadaan-keadaan seperti mana yang saya kata tadi, dengan PKP-nya, dengan PKPD-nya, ya, dan kita dapati hari-hari ataupun di dalam media ataupun di mana-mana saja timbul beberapa efek ataupun beberapa kesan daripada kecelaruan emosi ini ataupun ketidakstabilan emosi ini yang dipanggil sebagai stres. Antaranya ialah kegagalan Doktor hilang suara. Hilang suara. Ya. Line dia ni. Okey, Masya Allah, saya dengar statistik doktor tu amat membimbangkan ya, amat mengejutkan ya. Dan umur yang paling ketara adalah 25 tahun ke 40 tahun. Saya dalam lingkungan umur saya. Okey, siapa di umur tu? Boleh anda aktifkan dia di chat ya. Ini sembang-sembang santai saja. Kita dapat fakta, kita dapat input, tapi kita mesti sentiasa rajin untuk kita respon di chat. Okey, menunjukkan kita hidup bersama dalam Zoom ni. Okey, tak dapat nak bercakap tapi kita respon di chat. Okey. Alright, adakah doktor telah terkeluar? Sekejap kita cari doktor. Umi Syam pernah ikuti program doktor masa bulan April. Yes, doktor tu sangat baik budi sebab sembang santai ni kita jemput siapa-siapa je. Boleh dengar balik? Okey, dia dah masuk. Okay, Ya, doktor. Minta maaf. Sebenarnya keadaan di masjid ni pun internet tak berapa cantik juga. Saya lari daripada rumah saya sebab saya ada masalah dengan internet. Saya mengharapkan internet yang lebih baik lagi. Tapi di kawasan sini memang ada masalah sejak keadaan ni. Saya harap Allah permudahkan hari ini. Jadi saya nak beritahu di sini bahawa semenjak PKP ni berbagai tekanan yang dihadapi oleh berbagai bangsa, berbagai keadaan dan berbagai di ceruk mana sekalipun, tekanan ini amat terasa ya. Dan hari ini juga saya ingin semua orang seperti mana yang telah diberitahu bahawa tak ada orang yang nak rasa susah, tak ada orang yang nak rasa sedih, tak ada orang yang nak rasa kesusahan. Tetapi kesusahan, ujian, ya, berada yang kita terima itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin ada di antara perempuan ataupun saya teringin juga nak ceritakan, walaupun dalam keadaan seseorang itu nampak happy ataupun nampak enjoy, ya, tapi mereka juga, ya, kita tidak tahu yang mereka mengalami tekanan-tekanan, mereka juga mengalami situasi-situasi yang sedih, situasi hanya dirinya dan Allah saja yang tahu, namun kita masih melihat ada orang kata butir-butir senyuman di wajahnya. Kenapa orang-orang yang hebat ini mampu untuk move on, mampu untuk meneruskan perjalanan, ya? Kenapa kita hanya melihat pada satu pandangan saja, satu ruang saja, tapi kita tidak melihat pada ruang yang kedua? Kenapa ada di antara kita yang mampu untuk move on? Dan kenapa diri kita sendiri tak mampu untuk move on? Itu kita kena tanya ataupun itu kita kena muhasabah diri kita. Dan kalau dilihat kalau diceritakan tentang stres perempuan, ya, hari ini saya nak kongsikan pengalaman saya.
Supaya orang kata, oh doktor pun ada juga. Semua manusia ada. Hatta Rasulullah SAW pun mengalami tekanan-tekanan, ujian-ujian yang maha hebat, yang lebih hebat daripada kita. Ya, isteri-isteri Rasulullah sendiri diberi ujian, ya, dia beri kepayahan, keperitan maha hebat, lebih melebihi daripada kita. Ya, setiap makhluk di atas dunia muka bumi ini melalui ujian-ujian. Dan bagi pihak saya dan daripada saya sendiri, kalau disebut tentang kematian, ya, kehilangan, kalau dalam PKP ni, ya, kehilangan nyawa, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan orang yang sentiasa mendampingi kita, yang memberikan, orang kata, bibit-bibit cinta kepada kita. Dan saya juga mengalami pasangan hidup saya, tapi saya pernah mengalami dan merasai kematian ibu, ayah, mak mertua, ayah dan juga ayah mertua dan juga kakak sekandung sendiri. Dan saya mengalami bagaimana perasaan apabila kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita sayang. Ibu dan ayah saya meninggal di pangkuan saya. Ya, ibu saya dulu pergi, ya, atas sebab-sebab kesihatan, kanser, ya, dan saya alhamdulillah saya diberi peluang oleh Allah untuk menjaga beliau, dan akhirnya beliau meninggal atas pangkuan saya. Setahun selepas itu, ibu mertua saya juga meninggal, dan meninggal juga atas pangkuan saya. Ya, dan selepas pada itu ayah saya sakit, meninggal juga di atas pangkuan saya. Ya, bapa mertua saya meninggal, ya, di hospital, dan kakak saya sendiri meninggal di hospital. Maksud di sini saya juga menghadapi keadaan-keadaan kehilangan orang yang saya kasihi, kehilangan orang yang paling memberi semangat pada saya, terutama ibu dan ayah saya, a special person. Ya, dan bagaimana saya nak menghadapi waktu itu ketika tu anak saya masih kecil lagi, ya, dan ketika itu kedua-dua anak saya ni, orang kata, bermanja dengan tok dan nenek dia. Tiba-tiba tok dan nenek dia meninggal, dan waktu itu saya menghadapi dilema bagaimana nak mendidik mereka, sebab mereka dah boleh membanding. Tok Umi dia macam ni, Tok Aki dia macam ni, mami dia buat macam ni. Jadi dia dah pandai membanding-banding, dan itu satu dilema bagi saya. Ya, dan bukan itu saja puan-puan, saya nak berkongsi juga dengan puan-puan. Ya, 2 tahun lepas, ya, maksudnya saya di sini, selain daripada kematian orang yang saya kasihi, ya, kematian orang yang paling dekat dengan saya, Allah beri ujian kepada saya, anak saya sendiri, anak bongsu saya. Saya cuma ada 2 orang anak. Ya, saya nak berkongsi sebenarnya. Ini bercerita, ya, storytelling Puan Rosita, ya. Anak bongsu saya, anak lelaki saya, ya, 2015. Ya, beliau mengalami ditimpa sakit yang sakit yang kronik terus. Dia bukan sikit-sikit terus, stage 4, ya, DKA, sejenis diabetik yang amat kuat, ya, penyakit diabetik yang dipanggil sebagai DKA, yang mana darah di dalam dirinya dah jadi macam racun, dan 4 atau 6, 8 kali masuk ICU. Ya. Dan subhanallah, waktu itu anak sendiri yang sakit, ya, yang 3-4 kali tiba-tiba pengsan, terus masuk ICU, tak sedar diri, masuk lagi dengan mesin pernafasan lagi. Ya, bukan itu saja, dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, Allah uji lagi anak saya dan juga diri saya. Dalam keadaan sakit beliau mengalami depres. Beliau mengalami depres yang sangat teruk. Kenapa? Atas perpisahan dengan isteri dan anak-anaknya. Ya, saya terpaksa waktu itu apabila keadaan dalam sakit anak tu, dan ada waktu juga perpisahan si isteri dengan daripada dia, ya, dan isterinya membawa anak-anak dia pula, ya, tak lagi bersama-sama dengan dia dalam keadaan sakit tu. Dan saya terpaksa menjaga anak saya ni
Dahlah dia sakit dengan penyakit dia lagi, dia stres dengan keadaan sakit dia lagi, mengalami depression, mengalami kemurungan yang terlampau, dan saya terpaksa memantau dia, memantau anak saya 24 jam. Sebab apa? Dia sudah mula ke arah orang kata kemurungan yang terlalu berat, ya, sehingga dia dah tak mampu lagi untuk mengenali diri dia, sehingga dia kata yang dia dah tak berguna lagi, dia tak perlu hidup lagi atas dunia ni. Bayangkan perempuan, bayangkan para sahabat sekalian, yang berlaku pada diri saya, itu saya yang Allah ujikan, ya. Dan sebagai seorang ibu waktu itu, di mana di mana kekuatan yang perlu saya ada, bagaimana kekuatan yang saya perlu ambil, dan di mana saya nak dapatkan kekuatan itu. Kalau kita sendiri dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang ada dalam diri, dengan kesedaran yang ada dalam diri kita ini, kalau kita tak kuat, saya tak tahulah waktu tu macam mana anak saya. Dan saya perlu mendapat kekuatan sendiri, mencari kekuatan demi untuk anak saya, demi untuk keluarga saya, demi untuk suami saya. Ya, dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, ya, para sahabat, tahun ni tu bukan tahun yang paling rahmat bagi saya, sebab beliau dah semakin pulih, ya, semangatnya dah semakin pulih, dan alhamdulillah tahun ini bulan puasa tahun ni dia mampu untuk mengerjakan puasa walaupun 17 hari. Sebelum ni tak boleh nak puasa, tak boleh nak buat apa, bedridden, dia duduk pakai pampers, ya. Tapi alhamdulillah tahun ini Allah ringankan, ya, penyakitnya, Allah beri orang kata hidayah kepadanya, keberkatan padanya, mampu untuk berpuasa dan semakin ringan, dan kembali balik semangatnya untuk memulihkan dirinya dan keadaan walaupun terpisah dengan anak dan isteri. Jadi di sini puan-puan, ya, setiap manusia, ya, penerimaan seseorang itu dalam lingkungan stres itu, penerimaan seseorang terhadap tekanan ataupun stres ini juga berbeza-beza. Itu keadaan saya. Dan bagaimana dengan keadaan orang lain? Dan saya percaya, dengan izin Allah, ya, dan juga dengan izin Puan Rozita, ya, saya juga mengikuti Facebook Puan Rozita, walaupun saya belum mengenali beliau dengan sepenuhnya dan belum mengenali beliau secara directnya, saya mengikuti Facebook perjalanan hidup Puan Rozita. Puan Rozita juga, subhanallah, Allah memberi ujian kepada beliau. Allah memberi ujian yang hanya beliau dan Allah saja yang tahu betapa perit, betapa sedih, betapa whatever yang ada dalam diri beliau. Tetapi kenapa beliau mampu untuk move on? Kenapa beliau mampu untuk bangkit kembali? Ya, sebabnya puan-puan, kita melihat juga, kita kena sedar bahawa penerimaan stres seseorang itu, ya, berbeza-beza. Ada di antara, ya, melihat tekanan itu, melihat stres itu sebagai sangat besar. Ya. Jatuh pinggan dekat dapur tu dah nampak besar sangat. Ya. Padahal kecil saja bagi pandangan orang lain. Ya. Dan ada juga yang melihat tekanan itu sebagai perkara yang biasa saja, yang kecil saja. Ya. Sedangkan sangat besar pada pandangan orang lain. Ya. Ia berbeza-beza mengikut pandangan. Sebab apa? Sebab kita melihat dunia di sekeliling ni puan-puan, para sahabat yang saya hormati, kita melihat seperti mana kita melihat hati kita. Kita melihat sekeliling, ya, keliling kita melihat dunia di sekeliling kita sebagaimana kita melihat hati kita. Kalau hati kita dalam keadaan jernih, dalam keadaan stabil, maka cantiklah pandangan. Cantiklah suasana sekeliling. Tapi kalau emosi kita, jiwa kita, hati kita dalam keadaan yang tidak stabil, orang senyum kat kita pun kita rasa nak marah. Itulah sebab apa kita tertewas puan-puan bukan kerana realiti keadaan itu sendiri. Kita tewas bukan disebabkan stres keadaan, tetapi kita juga tewas kerana 3 perkara, iaitu pemikiran, emosi
dan juga rasa hati kita. Inilah yang menyebabkan stres menjadi terlalu berat bagi seseorang. Dan bagaimana kita perempuan ya, sebagai isteri, sebagai suami, sebagai penjawat awam, sebagai guru, bagaimana kita nak menangani keadaan-keadaan seperti itu. Bagaimana kita nak kontrol emosi kita dalam keadaan yang tidak stabil. Bagaimana kita nak menghadap peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam rumah kita. Ya, berbagai-bagai adingan sejak PKP ni, berbagai-bagai perkara yang berlaku dalam insiden dalam rumah tangga kita. Berbagai-bagai perkara berlaku dalam kerja rumah kita. Bagaimana kita nak menanganinya. Dan itu yang kita akan bincangkan dan itu yang akan saya kongsikan dengan perempuan. Jadi sebenarnya kalau kita sebut dengan perkataan stres ni perempuan, apa sebenarnya stres itu? Stres kalau kita kira dari segi psikologinya ialah dikatakan sebagai kematian, prakematian. Stres adalah dipanggil sebagai prakematian. Tak mati lagi, tapi dah hampir mati dah. Sebab apa? Apabila kita stres, ya, genjala ketidakupayaan yang kronik itu berlaku pada kita. Ya, kita nak senyum tak boleh, kita nak bercakap tak boleh, kita nak buat kerja tak boleh apa apabila dah sampai ke tahap stres itu. Jadi dia dah, orang kata, ketidakupayaan lagi dah untuk kita menggerakkan sesuatu, untuk kita menggerakkan kehidupan baru. Tak ada lagi. So ia panggil sebagai pramasa kematian. Ya. Mati sebelum mati. Ini yang sebenarnya. Mati sebelum mati yang sebenar. Itu dipanggil sebagai stres. Dan apa genjala stres ni? Saya nak kongsi juga dengan perempuan. Sebab kita kadang-kadang bila dah sampai masa stres lah. Itu perkataan yang keluar daripada diri kita. Tercabut apa, tercabut pen ke, jatuh pen, stresnya aku. Stres juga. Ya. Tak ingat apa pun, stresnya, perkataan stres tu sentiasa keluar di mulut kita. Jadi apa sebenarnya stres itu perempuan dan apa simptom perempuan stres? Boleh saya nak tanya pada Puan AJK ni, Puan Susuliawati ke? Okay, kita berkongsi ya, sebab dia sembang, jadi saya tak nak sangat terlalu official sangat, so saya nak sembang jugalah dengan Puan. Okay, Puan, kalau Puan pernah stres, saya tanya dulu perkataan tu. Puan pernah stres? Biasa-biasa stres. Biasa-biasa stres. Dan Puan selalu mengeluarkan perkataan stres? Keluarkan perkataan stres tu, kalau saya stres, saya selalu tarik nafas panjang, lepas. Yang tu saya buat. Biasanya lah. Puan tahu yang Puan stres lah tu ya? Tahu. Okay, baik. Okey. Semasa Puan stres, saya nak tanya selidik ni, dia dah jadi macam inspektor sikit ya. Semasa Puan stres ni, kalau dibagi makanan, contohlah waktu tu perut Puan lapar kan, dalam keadaan stres tu Puan boleh makan tak? Saya ada dua keadaan. Satu keadaan kalau saya stres, saya makan banyak. Okey. Tak kisah saya dah kenyang, saya akan makan lagi sampai apa yang ada kat depan saya tu habis. Satu keadaan lagi, kalau berkaitan dengan program ke apa, saya tak selera nak makan. Okey. Right. Kalau Puan stres, Puan boleh tidur tak? Nyenyak tak tidur? Tengok jugalah kadang-kadang. Terlelap ke sikit ke boleh tak terlelap tu? Kalau terlampau stres, saya akan tidur sepanjang hari. Okey. Okey. Sudah. Okey Puan. Okey. Alright. Okey. Baik, itu dah cukup. Tak payah panjang-panjang, dah nampak dah takut tu. Bukan apa, just to share. Sebenarnya kita selalu ya perempuan ya. Terima kasih banyak Puan. Okey, sebenarnya selalu kita cakap perkataan stres. Aku stres. Ni stresnya aku ataupun tak stres. Kita tak cakap pun kita kita tahu yang diri kita stres. Sebenarnya apa yang kita alami tu perempuan, ia tak lagi masuk dalam lingkungan stres. Ia hanyalah sebagai kecelaruan emosi saja. Tekanan dalam pekerjaan saja, tekanan dari segi situasi keadaan saja. Dia tidak sampai kepada tahap stres. Stres sebenarnya adalah satu tekanan yang mana seseorang itu mengalami ketidakstabilan, ya, ketidakstabilan pada fizikal maupun mental. Itu sebenarnya istilah stres.
mengalami ketidakkestabilan sama ada fizikal ataupun mental, dan ia berkait dengan cara hidup kita. Ya, dan ketika kita stres, kenapa kita stres? Apa yang menyebabkan kita stres? Apa yang ada dalam badan kita yang menyebabkan kita stres? Ya, apabila emosi kita tidak terkawal, emosi kita terganggu ataupun emosi kita tak stabil, maka badan kita akan mengeluarkan satu hormon iaitu dipanggil sebagai adrenalin ataupun adrenalina. Ya, perempuan boleh Google dan baca apa fungsi adrenalina ini. Ia adalah fungsi lebih kepada emosi hormon kita, ya. Dan adrenalina ini sebenarnya ada di dalam saluran darah kita dan yang dia berada di belakang otak kita, ya. Dan hormon ini adalah menstabilkan pergerakan kita. Kalau hormon ni tak ada dalam diri kita ataupun hormon ni tak keluar mengikut mengikut imbangan yang sepatutnya, kita akan berjalan sengit. Sebab itu kadang-kadang kalau kita naik bas kita mabuk ataupun kita naik motor kita mabuk, sebab bila kita turun tu kita huyung hayang. Itu disebabkan oleh adrenalin yang ada dalam tubuh kita tak stabil, dia tak boleh nak mengimbangi pergerakan tubuh kita. Jadi dalam emosi yang tidak stabil juga, peranan adrenalin ni dia akan keluar melebihi had jumlah pengeluarannya, dan ia akan berubah, ya, akan bercampur, akan berserta dengan hormon-hormon lain, ya. Boleh belajar dengan Puan Rosita, ada 4 atau ada 5 hormon yang ada, ya. Masih saya Puan Rosita boleh ingat lagi hormon GABA, serotonin itu, dan ia akan bergabung dan menyebabkan beberapa perubahan berlaku dalam tubuh kita. Antaranya kita marah. Bila kita stres, automatically ya kita marah. Dia tak ada senyum. Boleh stres senyum tak, Puan? Kita dalam keadaan stres, kata kita senyum. Boleh tak? Boleh? Boleh, tapi macam tak betul lah. Senyum di bibir, sumbing di hati kan? Ya, senyum di bibir, sumbing di hati. Bermakna di sini, ya, perlakuan yang pertama yang kita boleh nampak apabila kita stres adalah marah. Dan dia bermula dengan mengeluh. Ya, dia bermula dengan mengeluh. Sebab itu mengeluh itu adalah permulaannya. Ya, permulaan. Okey. Baik. Jadi stres ini tuan-tuan ya, ataupun puan-puan yang saya rahmati Allah, dia mempunyai simptom dia. Dia ada simptom-simptom yang boleh pergi kepada tahap stres. Kalau dari segi psikologinya ataupun dari segi psikiatriknya, ya, dia akan pergi ke tahap-tahap ni barulah dia dikategorikan bahawa dicop dan diiktirafkan bahawa orang ini stres. Antaranya yang pertama, perkataan S itu sendiri sakit. Sakit. Tapi tak tahu sakit di mana. Orang yang stres, dia akan rasa sakit tapi tidak tahu sakitnya di mana. Sakit tu di sini. Sakitku di sini. Kalau sakit gigi, kita tahu gigi. Dan kalau kita kata sakit kepala, kita tahu sakit kepala. Bagaimana sakitnya, berdenyut ke, pening ke. Tapi kalau orang yang stres, dia tak tahu. Dia tak boleh nak bagi tahu. Tapi dia tahu yang dia sakit. Itu punca yang pertama, iaitu simptom yang pertama, sakit. Yang kedua, tekanan. Dia mengalami berbagai-bagai tekanan. Marah ada, takut ada, seram sejuk ada, berbagai-bagai tekanan yang sedang menekan diri dia dan fizikalnya dan juga mentalnya. Sebab itu kalau orang stres, tangan dia sentiasa sejuk, mata dia sentiasa berkelip-kelip, ya. Itu dalam keadaan stres, yang kategori stres ataupun istilah stres yang sebenar. Dan R, ya, R resah. Orang yang stres dia akan mengalami keresahan. Bangun salah, duduk salah, tidur salah, ya, tak tidur salah, makan tak salah, tak makan salah. Dia akan rasa keresahan, sentiasa rasa restless. Dia rasa restless. Dan E, emosinya terganggu. Emosinya akan berkecelaru, akan terganggu. Dan akhirnya, S yang akhirnya adalah sengsara. Dan sengsara bermaksudnya stres yang kita alami itu akan terus berterusan sehingga menjadi depression, sehingga menjadi kemurungan, sehingga menjadi hilang akal, sehingga menjadi sakit jiwa dan akhirnya ke arah na'udzubillah, gila. Berterusan.
Dan simptom yang saya beritahu ini, ya, kelima-lima simptom ni dia serentak. Dia tak kata okey, saya pagi ni tak boleh makan, saya rasa sakit. Kemudian okey, tak relax. Lepas tu esok pula saya rasa tertekan. Lusa pula saya rasa resah pula. Dia tak. Kelima-lima simptom ni dia akan datang sekaligus. Dia akan serang sekaligus. Dengan sakitnya, dengan resahnya, dengan emosi tak terkawalnya, dengan emosi tertekannya, dengan tekanannya, dan dia akan merasa sengsaranya setiap masa, setiap saat, seberterusan. Itulah sebenar-benarnya stres. Jadi apa yang kita alami sekarang ni belum lagi tahap stres. Walaupun ciri-ciri stres tu dah ada, mungkin dari segi, sebab tu saya kata ia bergantung kepada bagaimana cara hidup kita, cara keadaan itu sendiri yang menyebabkan stres itu berkembang ataupun tidak. Boleh Puan? Okey, kalau boleh tanya dalam masa yang sama, ya, saya boleh jawab ataupun kita boleh berbincang juga, sebab ini adalah sembang santai, ya, sembang santai. So puan-puan, ya, kita kembalikan balik, ya. Contoh, ya, kalau saya katakan, ya, saya nak ada peserta yang aktif. Kalau ada peserta yang aktif yang respon dekat chat, saya nak bagi hadiah. Okey, termasuk saya lah sebab saya respon ni. Okey, sila respon. Tengok nanti kita akan tengok siapa yang paling banyak tulis di chat, ada hadiah untuk dia. Nak. Alhamdulillah. Baik. Saya nak kembalikan balik kepada puan yang saya kata bahawa kita sebenarnya tewas. Kita tewas bukan hanya kerana realiti 100%. Betul, kematian itu adalah betul. Reality, bukan main-main, real. Ya, kehilangan pendapatan itu real, ya, maknanya benar, ya, bukan main-main. Apa tu lagi, punca pendapatan kita juga hilang, betul, bukan main-main, ya. Tetapi walaupun ianya benar, tetapi ia akan lebih lagi terkesan, ia akan lebih lagi, orang kata, mengalami impak yang lebih berat apabila pemikiran dan emosi yang ada dalam diri kita itu lebih menaloki diri kita. Ya, dalam satu ujian menyatakan, ya, dalam satu kajian menyatakan bahawa 20% saja kepintaran pemikiran manusia, tetapi 80% lagi ialah kepintaran emosi dalam diri manusia. Bermakna 20% saja pemikiran dimonopoli ataupun ditaloki melalui pemikiran, tetapi yang lainnya adalah melalui emosi kita. Ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, saya ingin kembalikan juga satu lagi fenomena. Kita lihat, ya, saya nak kongsikan dengan perempuan, seorang sahabat saya, yang mana beliau mempunyai saudara, ya, yang saudara perempuan inilah seorang ibu yang menyaksikan bagaimana suami dan 4 orang anaknya, dia seorang ibu ni, dia menyaksikan sendiri bagaimana suami dan 4 orang anak dia disembelih di depan mata dia sehingga mati. Dan anak perempuannya yang waktu itu usia 14 tahun tu dirogol, diliwat bergila-gila sebelum dibunuh. Okay. Peristiwa ni benar, dia berlaku di sepadan negara kita saja, di sebelah Siam sana. Dan peristiwa itu benar. Tetapi namun wanita ini, si ibu ini mampu untuk bangkit kembali, mampu untuk move on kembali, mampu untuk meneruskan kehidupannya, membesarkan anaknya yang 2 orang lagi, ya, dia ada 6 orang anak, 4 orang dah dibunuh, disembelih depan mata dia, tapi mampu lagi bangkit, mampu lagi meneruskan kehidupan, membesarkan anaknya sehingga sekarang. Dan anaknya sekarang, 2 orang lelaki ni, anaknya kebetulan 2 lelaki ni sekarang sebagai ustaz di salah sebuah madrasah di negeri dia, di kawasan dia.
di Patani. Maksud di sini bagaimana? Bagaimana dalam keadaan yang begitu, subhanallah, yang suami disembelih, anak 4 orang disembelih depan mata, dan si anak yang perempuan tu diliwat, dirunggu bergili-gili sebelum disembelih di depan mata. Bagaimana perasaannya? Lebih hebat daripada kita. Bagaimana keadaan emosinya? Lebih hebat daripada saya. Mungkin lebih hebat daripada Puan Rozita yang kehilangan suami. Maaf Puan Rozita ya. Kenapa? Masih boleh suami masa hari jadi anak. Ya. Dan bagaimana kita lihat Puan Rozita sendiri, dan bila saya lihat di dalam Facebook dan juga sebentar tadi Allah berikan kesempatan untuk saya melihat perkembangan aktiviti-aktiviti Puan Rozita, bagaimana beliau mampu untuk bangkit. Kenapa beliau tidak meratapi takdir yang Allah bagikan tu? Kenapa mampu untuk bangkit? Kenapa mampu untuk mengeluarkan senyuman walaupun hanya dia dan Allah saja yang tahu di dalam hatinya? Itu persoalan yang saya nak berikan kepada perempuan. Itulah persoalan yang saya nak kongsikan dengan perempuan. Kenapa mampu untuk setengah-setengah orang ni mampu untuk bangkit? Ya, sebabnya setiap kali kekuatan itu ada dalam diri kita sebenarnya. Kekuatan itu ada dalam diri kita, ketahanan dalam diri kita ni ada dalam minda dan emosi kita, cuma kita tak nampak dan kita tidak membuat dia keluar daripada dalam diri kita. Ia terkurung dalam diri kita. Strength. Kekuatan itu terkurung dalam diri kita. Sebabnya setiap kali kita dihimpa tekanan, setiap kali kita diberi musibah, setiap kali kita mendapat ujian, kepayahan, kerumitan, kesusahan, pertama sekali apa yang kita buat ialah kita memulakan dengan keluhan. Kenapa ramai di kalangan kita yang mengeluh? Kenapa ramai di kalangan kita memulakan setiap penerimaan tekanan atau emosi ini dengan keluhan, sehingga ada di antaranya yang kemudiannya menekan dan menyalahkan tidak hanya pada diri dia, juga disalahkan juga atau malah ditunding pula jarinya kepada orang lain. Kenapa? Dan yang paling bahayanya dalam keadaan begini, mereka ini tidak mampu ataupun gagal untuk move on. Kenapa? Kita kembalikan. Kita serahkan soalan bukan kepada orang lain, tapi kita kembalikan pada diri kita. Kenapa aku tak boleh move on? Siapa yang perlu nak tolong aku untuk move on? Adakah orang lain yang perlu membantu aku untuk move on, ataupun aku sendiri yang bangkit untuk move on? Adakah aku nak hidup dalam keadaan begini ataupun aku nak hidup dalam keadaan lain? Sebab manusia diberi 3 pilihan, 3. Yang pertama peluang, yang kedua pilihan, yang ketiga perubahan. Ketiga-tiga ni diberi kepada kita. Sebab apa? Sebab kita ada akal fikiran untuk berfikir. Diberi peluang balik. Dia tak ambil semua, Allah bagi peluang. Ada kita, ada anak kita, diberi peluang lagi tu. Pilihan kita untuk kita mengubah hidup kita, untuk mengubah daripada keadaan yang negatif kepada keadaan yang positif, keadaan tertekan kepada keadaan yang lebih mendamaikan. Dan apabila kita dah buat pilihan, apabila kita dah decide ataupun buat keputusan untuk membuat pilihan, maka kita perlu berubah. Kita yang memulakan tindakan itu, bukan menunggu orang lain untuk memulakan. Kita yang memulakan. Jadi soalannya, mengapa kita mengeluh setiap kali kita menjalani atau menghadapi satu-satu tekanan ataupun stres? Mengapa? Ya, dan sini saya kongsikan perempuan. Ada 6 kawasan yang menyebabkan kenapa kita sering mengeluh. Ada 6 kawasan, ada 6 situasi yang menyebabkan kenapa kita sering mengeluh. Kalau jika kita berdepan ataupun andai kita sedang menghadapi tekanan ataupun menghadapi stres yang kita bincangkan pada hari ini. Ya, ada 6 kawasan. Mengapa? Yang pertama tuan-tuan, puan-puan,
yang kita tidak mampu, ataupun ramai di antara wanita yang tak mampu untuk mengawal emosi, tak mampu untuk mengawal perlakuan ataupun kekuatan diri kita adalah sebabnya kita tidak kuat dalam kolam hati kita sendiri. Kita tidak kuat dalam kolam hati kita sendiri. Ramai di antara kita ni yang tidak kuat dengan musibah, yang tidak kuat dengan bencana, yang tidak kuat, ya bukan tak kuat maknanya tidak mampu untuk menghadapi musibah ataupun bencana ataupun kesulitan ataupun takdir Allah ni. Kita tak kuat sebab kolam hati kita tak kuat. Maka kita mula mengeluh. Kenapalah aku? Why me? Itu perkataannya. Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa tak jadi pada dia? Kenapa tak jadi pada orang ni? Kenapa tak jadi ni? Why me? Ya. Dan maka apabila kita mengeluh, itu dipanggil sebagai mengeluh. Ya. Kenapalah anak aku ni degil sangat? Kenapalah dia tak macam orang lain? Anak orang lain dapat 6A, dapat A. Anak aku satu pun tak ada. Itu mengeluh. Dan mengeluh itu adalah satu simptom sesalan, penyesalan, kesal. Ya, maka kita mula mengeluh, dan apabila kita mengeluh, kita dah mula menuding jari kepada orang lain. Kita membangaukan orang lain. Ni sebab inilah, ni sebab itulah, ni sebab inilah. Dan apabila kita mengeluh puan-puan, ya, adakah ianya selesai dengan situasi kita yang dalam tidak yang tidak stabil tu, dalam suasana keadaan realiti yang tak stabil tu, kita mengeluh, kita keep on mengeluh, adakah ianya selesai? Tentunya tidak. Sama sekali tidak, puan-puan. Ya, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya rahmati, tidak. Jadi apa perlunya kita mengeluh? Tak ada seorang pun nak tanya saya. Puan Rosita tak nak tanya saya, habis tak boleh mengeluh ke doktor? Itu soalan cepu emas tu, tak ada seorang pun nak tanya. Ya? Mengeluh tu penting tu, mengeluh. Mengeluh tu penting. Tapi bila saya cakap macam ni, tak perlu mengeluh ke? Tapi tak perlu mengeluh langsung ke? Boleh. Bukan tak boleh. Mengeluh itu adalah satu terapi juga, puan-puan. Boleh. Bukan tak boleh. Cuma perlu tahu had mengeluh itu. Jangka masa mengeluh itu kita kena tahu. Berapa lama aku nak mengeluh ni? 2 jam? 4 jam? 2 hari 2 malam ke aku nak mengeluh? Sebulan ke aku nak mengeluh? Doktor, apa beza mengeluh dengan meluahkan? Kadang-kadang kita tak puas hati, kita pergi meluahkan kan? Okay. So mengeluh tu sama tak dengan mengeluah? Okay, terima kasih. Siapa tu? Puan moderator sendiri ke? Ya, saya. Okey, mengeluh kita bercakap sendiri. Kita monolog dalam diri kita. Allah, kan? Itu mengeluh. Bila kita meluahkan kepada seseorang. Ataupun kita meluahkan, kita menyuarakan keluar apa perasaan kita kepada orang lain, ataupun paling-paling pun tak ada orang kita mengeluh pada, kita meluahkan perasaan kepada pokok kita. Kita meluahkan perasaan kepada kucing kita. Itu adalah luahan perasaan yang keluar melalui perkataan dan kita mampu untuk dengar. Tetapi mengeluh biasanya dia lebih monolog, dia bercakap di dalam diri kita sendiri. Dan biasanya kalau mengeluh ni dia ada, bukan hanya mengeluh, tapi dia ada orang kata pergerakan-pergerakan. Sama ada kita mengeluarkan perkataan ataupun kita heling kepala, itu adalah pergerakan sambungan daripada mengeluh tadi. Jadi yang saya kata di sini, kita boleh mengeluh, bukan tak boleh mengeluh. Tetapi kita kena tahu had mengeluh itu dan bertindak atas keluhan kita tadi, ya, ke arah untuk membuat perubahan. Aku mengeluh, okey aku mengeluh, tapi what's next? Apa yang aku kena buat? Mengeluh tu tak mengapa, sebab keluhan itu sebagai melepaskan rasa berat di hati kita. Kalau kita tak mengeluarkan keluhan itu, kita pendamkan dalam diri kita, ia amat menjadikan bahaya. Ya, jadi kita keluarkan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kekuatan padaku. Itu satu keluhan juga, keluhan yang positif.
Tapi kalau keluhan yang negatif, ya Allah, yang apalah nak jadi aku je kena, Tuhan tak sayang aku ke, ya Allah apa ni. Itu adalah keluhan juga, tapi keluhan yang ke arah orang kata membunuh semangat kita. Jadi kita kena tahu keluhan yang kita nak keluarkan itu berapa lama tahap keluhan itu dan what's next. Ya, tindak balas daripada keluhan gitu. Kita perlu bertindak atas keluhan tersebut untuk ke arah membuat perubahan yang lebih baik. Boleh faham tak puan? Perempuan yang ada di sini? Okey, Senyap, doktor. agak serius pula ya. Doktor, nak tanya macam mana pula kalau kita bercakap dengan Allah, kita meluahkan perasaan kita, katalah lepas solat kita menangis, kita tu adakah itu mengeluh atau meluahkan? Tapi makna kita cakap seorang lah, cuma untuk didengar oleh Allah. Ya, terima kasih puan. Sebenarnya bila kita bercakap dengan Allah, kita orang kata kita merayu kepada Allah, kita mengeluarkan perasaan kita, itulah yang Allah nak. Ya. Itulah yang Allah nak. Kita mengeluh, ya Allah ya Tuhanku, sakitnya, ya, ujian yang Kau beri ni ya Allah, ya. Beratnya ujian yang Kau beri ni ya Allah ya Tuhanku, tak tertanggung oleh aku ya Allah, aku hanya sekadar hamba-Mu ya Allah. Tak ada masalah, itu satu keluhan. Tetapi keluhan itu menyedarkan kita bahawa kita ni siapa? Kita hamba. Bukan kita mengeluh kerana kita kesal. Keluhan yang biasanya yang keluar apabila menyebabkan kita stres, menyebabkan kita semakin bertambah tekanan, itu sebab keluhan berbentuk kesalan. Ya. Sakit hatinya aku, geramnya aku, apa kena aku, sikit-sikit kenapa benda ni berlaku pada aku? Kenapa? Itu adalah keluhan yang menyebabkan emosi kita lain, emosi kita mencabar kita. Ya, kita mencabar. Tapi kalau keluhan ke arah orang kata rayuan, rintihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang Allah mahu. Bercakaplah padaku, mohonlah padaku. Ya, dakatilah engkau dengan musibahmu kepada aku. Maknanya pada akulah yang kau kena bergantung, bukan kepada orang lain. Itu tak ada masalah. Keluhan itu adalah keluhan yang baik yang menyedarkan kita siapa kita dan menambahkan lagi keimanan kita. Jadi yang saya katakan ini, kita mengeluh, tetapi kita mengeluh tanpa ada perubahan yang kita buat. Kita mengeluh tanpa ada tindakan yang positif untuk kita buat. Kita sekadar mengeluh dan mengeruhkan lagi keadaan. Marah pada diri sendiri, bodohnya aku, na'udzubillah ya, tak gunanya aku. Kemudian apabila dah menyalahkan diri, dah mula kita membangaukan orang lain pula, menunding pula. Ini disebabkan inilah ni, disebab orang inilah, disebab kau lah, disebab inilah. Jadi ia akan menyebabkan lagi adrenalin dalam diri kita ni, ya, perasaan marah itu akan semakin banyak, semakin membuat dan akhirnya kita tertekan. Ya, kita semakin tertekan. Jadi keluhan yang saya katakan tadi, kita perlu dan kita kena tahu, ya, had kita mengeluh tu. Dan apa kesan daripada tindakan kita mengeluh itu, kembali balik, take action balik, move on. Maka barulah impak hasil daripada kita mengeluh tu berjaya. Taklah kita terperangkap dalam keluhan kita. Ya. Okey. InsyaAllah nanti saya tekan sakit. R adalah resah, E adalah emosi tak terkawal, dan S adalah sengsara. Okey. Yang kedua, perempuan, yang menyebabkan kita sering mengeluh. Sebab bila kita stres, yang pertama sekali kita mula dengan mengeluh. Ya? Dan apabila mengeluh, itu adalah jalan pertama terbuka untuk ke arah ketidakstabilan emosi. Jalan yang terbuka yang pertama ke arah pemangking ke arah marah dengan mengeluh. Ya. Jadi yang pertama sebabkan kekuatan hati kita tak kuat. Kita tak kuat sebab kita mengeluh. Ya. Yang kedua, ketahanan diri kita. Ketahanan ataupun resilient kita ni kurang, lemah.
Itu menyebabkan kita mengeluh. Ya. Jika dibandingkan tuan-tuan dan puan-puan, apa ketahanan diri kita? Apa ketahanan? Mengapa kita cepat fajar? Kenapa kita cepat sangat melenting? Kenapa kita cepat sangat marah? Kenapa kita cepat sangat menghedik anak kita dalam keadaan PKP sekarang ni? Kenapa? Sebab ketahanan diri kita lemah. Ramai di antara kita ni lemah dari segi ketahanan diri. Kalau nak dibandingkan dengan penduduk Palestin yang sekarang ini. Kalau kita dengan konflik, kita berperang dengan konflik, kita menghadapi satu situasi yang berat ini, situasi yang sukar ini dengan pandemik konflik, tetapi dalam masa yang sama, di saat yang sama, di hari yang sama, di negara saudara kita di Palestin sedang menghadapi kesukaran dari segi dengan peperangan, dengan berdelan peluru, dengan berdelan yang dengan hujani peluru berpandu. Tetapi kalau dibandingkan dengan penduduk Palestin yang kenapa dia lebih kuat ketahanannya daripada kita yang hidup di Malaysia? Sebabnya senang saja tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan mereka selama ni adalah dalam zon mencabar. Mereka tak pernah merasai keselesaan. Mereka tak pernah merasai ketenangan. Mereka tak pernah merasai kedamaian. Tiap hari, tiap masa, setiap ketika perasaan dirinya, suasana hidupnya, suasana keluarganya, suasana sekelilingnya dalam keadaan ketakutan, keadaan mencabar. Kalau engkau tak mati, aku mati. Kalau rumah ni tak kena bom, rumah ni bom. Sentiasa tercabar. Tapi di sebaliknya kita di Malaysia ini, subhanallah, Allah jadikan tanah air kita ni tanah air yang berkat, yang aman, yang damai. Dalam keadaan pandemik ini kita masih boleh tidur. Dalam keadaan pandemik ini lampu kita dapat. Dalam keadaan pandemik ini air kita dapat. Dalam keadaan pandemik ini kipas angin boleh kita pasang. Anak kita tidur dengan lena, suami kita tidur lagi lena, kita pun tidur walaupun separuh lena, separuh tak lena pun masih mampu untuk tidur. Dalam pandemik, dalam keadaan gini, orang kata tak boleh pergi mall, tak boleh pergi kedai jauh-jauh, masih boleh makan sardin, sekurang-kurangnya boleh makan ikan sardin, laut sardin. Subhanallah, kita dalam keadaan yang tenang, zon selesa. Tetapi kembali balik seperti mana yang saya kata, Allah uji kita. Setiap ujian yang Allah berikan itu, firman Allah, ujian diberi mengikut kemampuan, kekuatan hamba-Nya, kuat dan tabahnya diri. Kenapa Allah uji rakyat Palestin dengan berdelan, dengan peperangan? Kenapa Allah uji kita dengan hanya konflik saja? Kenapa tak diuji dengan na'udzubillah dengan peperangan? Sebab dia tahu, subhanallah. Ya Azim, Allah tahu kemampuan kita ni. Setakat konflik ni pun dah huru-hara kita. Kan? Apatah lagi nak ke arah yang lebih berat lagi. Jadi Allah dah atur dah segala-galanya. Tetapi kekuatan itu kita tak ada untuk menghadapi tekanan-tekanan yang lebih berat. Sebab itu ketahanan diri amat-amat penting. Ketahanan diri itu amat-amat penting. Jadi kalau kita dalam keadaan kita suasana satu keluarga tu kehilang punca pendapatan, mungkin ujian itu diberi kepada keluarga A setakat itu, sebab itu saja yang dimampu. Ujian itu saja yang mampu ditangani. Tidak lebih daripada itu. Dan yang ketiga, perempuan, kenapa kita stres? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita tertekan? Disebabkan kemahuan kita, keinginan kita, jakaan kita tak sepadan dengan kudrat kedudukan kita. Itu menyebabkan kita sentiasa tak puas hati, sentiasa mengeluh, sentiasa tertekan. Baju dah cantik, tertekan lagi. Sebab apa? Kain tudung tak kena. Kain tudung dah baru beli, tertekan lagi. Sebab apa?
tak matching dengan kasut. Sentiasa tak puas hati, sentiasa mengeluh. Ya, sebab ya sebabnya ya Beg sebab tangan tak ngam dengan baju dengan kasut. kaki tangan tak ngam. Yalah, maknanya kita sentiasa tak berpuas hati sebab jakaan kemahuan kita ni tak sepadan dengan kudrat kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kita lupa. Ataupun ataupun dalam istilah itu boleh kita huraikan. Ya. Kita mengharapkan kesempurnaan, padahal kesempurnaan itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, betul. Sebab kita lupa kita ni hamba. Kalau kita sebut hamba ataupun orang gaji kat rumah, siapa yang besar? Orang gaji dengan orang kita hamba ni istilah orang gaji kat rumah. Siapa yang besar? Hamba ke tuan rumah? Tuan rumah lah yang besar. Dialah yang berhak. Dialah segala-galanya mempunyai power. Sama juga dengan kita. Jadi bila kita jadi hamba ataupun jadi orang gaji, apa saja buat, kena marah, kena letih, penat, banyak kerja itu sebab kita kena akur. Sebab kita orang gaji ataupun hamba. Sama juga dengan keadaan sekarang. Kita nak sesuatu, kita nak itu, kita nak sempurna, kita nak segala-galanya tip top. Rumah aku sempurna, tak kena tak kena konflik, keluarga aku penuh, tak kena konflik, nak segala-galanya. Pendapatan aku tak terjejas, nak segalanya, tapi kita lupa. Kita hanyalah sekadar hamba. Ya, bila kita sebut hamba ni, namun kita tak ada apa, tak ada daya upaya, segala-galanya ketentuan daripada Allah. Kalau dia kata kun, tak ada makan hari ni, tak ada makan lah. Tapi kita tak boleh mengeluh. Ya, innalillah. Tak ada makan kun. Ya, nasi tak cukup hari ni, beras tak ada. Tak adalah. Tetapi tak boleh mengeluh. Apalah, aku tak ada duit. Kenapalah suami aku tak. Susahnya lah dapat kerja dalam keadaan pandemik. Lupa. Tak ada makanan, tak ada nasi. Ada biskut tak? Ada, subhanallah. Alhamdulillah, masih ada biskut. Walaupun tak kenyang. Tapi kita keep on mengeluh, kita keep on membina, membuka benteng-benteng keluhan, benteng-benteng ketidakpuasan, benteng-benteng kemarahan dalam diri kita. Kita membiarkan hormon adrenalin keluar dan akhirnya kita pecah. Ya, bertepik kat anak, bertepik kat suami, bertepik kat jiran tetangga, bertepik kat kucing. Kat kucing pun kita bertepik juga. Ya. Sebab itu tak apa lagi, Ji. Ya. Apa lagi? Bertepik kat dinding dan pintu lagi bahaya. Ya, terkepit, bukan bertempik lagi dah, terkepit kat situ kan. Jadi jadi kita semua ni perempuan ya, kita plan itu menjadi kenyataan dan berlaku ikut apa yang kita nak. Kita nak apa? Oh, aku nak macam ni. Wajib aku mesti dapat ni. No, tak boleh perempuan. Kita kena sedar. Kita tak mampu melawan takdir Allah. Konflik ini adalah satu ujian untuk melihat sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana ketabahan kita dan sejauh mana kekuatan kita untuk menangani dengan tanpa kita melupai kuasanya. Bagaimana kita nak menghindari konflik ni? Bagaimana kita nak menanganinya? Oh, ada gini. Tapi kena ingat, apa pun perjalanan kita, ianya direstui, ditetapkan oleh takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Perempuan, cuba perempuan tahan sedu. Tahu kan sedu kan? Hikap. Boleh tak kita tahan sedu? Dia nak sedu, nak keluar ni, kita tahan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Ataupun boleh tak perempuan, maaf ya, saya nak gurau, boleh tak perempuan tahan kentut? Tak boleh. Susah kita. Boleh tahan tapi membawa kepayahan pada kita. Sekecil-kecil tu kita tak mampu untuk menahan. Apatah lagi dengan keadaan sekarang. Tetapi Allah kata, kamu ada fikiran, kamu ada diberi keistimewaan, berfikir dan cari jalan usaha. Usaha, bukan mematahkan keadaan. Okey, bukan mematahkan keadaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, okey, sebab masa sejam ini,
Yang keempat, menyebabkan kita dalam keadaan sentiasa mengeluh ni ialah kita membesarkan persepsi kita yang salah. Kita membesar-besarkan, kita membenar-benarkan persepsi kita. Ya, perempuan, kita bukan semua tahu. Kita tak tahu semua, bukan? Saya pun tak tahu. Ada benda yang saya tak tahu dan ada benda yang saya perlu belajar lagi. Ya, semakin kita tinggi ilmu, semakin kita tak tahu. Ya. So kita ni bukan tahu semua, betul? Sebab ilmu manusia ni kalau kita kumpulkan dan kalau ia ibarat macam titisan dakwat kita letak dalam laut. Apatah lagi tu laut ilmu Allah. Tak nampak apa pun ilmu yang ada dalam dunia ni. Jadi kita kembali balik, ya. Jadi jangan kita salah jangkaan, perbetulkan balik. Ya, kita minta maaf kawan kita buat salah. Kita dah mulakan. Tak kerti nak baca ke? Tak tahu ke? Memang dia tak tahu ataupun itu hak dia. Dia tahu atau dia sengaja buat tak tahu, itu hak dia. Kita perbetulkan. Ya, ataupun kalau kita salah persepsi, kita perbetulkan. Minta maaf, akur dan kita move on. Tak payah kita nak kecoh-kecoh, tak payah kita nak dunding-dunding jari. Ni banyak sangat ya kalau kita tengok dalam Facebook, banyak sangat yang ni kata yang ni kata yang ni vaksin gini, tak payah. Ya. Kita dekat chat ada beberapa soalan, Doktor. Ya. Okey. Yung boleh baca yung. Nak baca ke ataupun after this sebab saya dah ada sikit lagi. Okey. Okey. Kita teruskanlah. Okey, so jangan kita menunding jari, jangan kita menyalahkan orang lain. Yang ini yang berlaku dalam rumah tangga sekarang. Dan apa yang menjadi mangsa dalam rumah tangga kita adalah anak-anak kita. Kita melepaskan apa yang tidak puas dalam diri kita. Ini kita lepaskan kepada anak-anak. Perempuan, anak-anak tu dah tak mampu nak ke mana-mana, tak boleh nak keluar lagi, tak boleh nak bermain lagi kat luar tu. Jadi tempatnya adalah di dalam rumah itulah, di mana-mana. Dari siang sampai ke malam, malam sampai ke siang esok, di dalam rumah itulah tempat keselamatannya, tempat kebahagiaannya, tempat keselesaannya. Jadi kalau kita meluarkan perkataan-perkataan yang tak bagus, yang mengeluarkan emosi-emosi, ya, dan kita menjadikan anak-anak ini sebagai satu tempat punch bag, maka inilah yang keadaan menyebabkan kita tertekan. Ya, melihat anak tu dah jadi satu kesalahan, padahal tak ada apa pun dia orang buat. Ya, okey. Sebab apa? Sebab emosi kita terganggu, emosi kita tak stabil. Dan yang kelima ialah merasakan orang lain tidak membantu. Orang lain tak bantu pun kita mengeluh. Dia tak membantu kita, okey? Kita dah mula mengeluh. Suami kita tak tolong basuh, tak tolong jemur baju, contoh. Tapi saya pasti ya suami perempuan, suami yang baik membantu perempuan dalam dalam keadaan PKP, dan kita nampak ya bakat-bakat mereka yang terpendam ya selama ni kita nampak ya. Tapi kalau dia tak, katalah di antara mereka yang tak membantu kita, tak perlu kita mengeluh, tak perlu kita mengamuk, tak perlu kita menahan, ya, orang kata membiarkan emosi yang tak stabil, tak apa. Kan? Kelakar kan kalau orang tak bantu kita mengeluh. Biarkan dia tak membantu kita. Ada ramai lagi yang mampu untuk kita cari untuk membantu kita. Sebab itu perempuan, saya ingin aturkan di sini ya perempuan ya, dalam keadaan suasana pandemik ini, dalam keadaan suasana ujian pandemik COVID-19 ini ya, bukan kita tetapi mereka. Memasuk di sini bukan hanya kita perlu ambil cakna. Kita perlu membantu antara satu sama lain. Rumah kita tak kena COVID, alhamdulillah. Rumah sebelah kita kena COVID, subhanallah, kesiannya keluarga mereka. Bantu mereka cakna. Sekurang-kurangnya tanyakan macam mana mak dekat hospital, makan tak hari ni? Tak makan tak apa, anti masak ya, anti letak dekat pintu pagar, nanti ambil ya. Bantu. Jangan, lagi masuk tu, rumah makcik tu dah kena tu. Jangan. Apa perasaan mereka waktu itu? Dan kita letakkan perasaan itu datang balik kepada kita. Bagaimana kalau kita menghadapi keadaan macam tak jawab. Ya? Jadi kita kena sentiasa
minta hidayah daripada Allah. Orang tak bantu kita tak mengapa. Allah ada. Bergantunglah dengan Allah, ya, orang pertama. Kita sebagai orang pertama bergantung juga dengan Al-Quran. Bergantung di situ. Yang ketiga, bergantung kepada hadis Rasulullah. Apa yang Allah Rasulullah ajar kepada kita, tinggalkan kepada kita. Itu pergantungan kita. Barulah yang lain. Pergantungan 1, 2, 3 bergantung dulu pada Allah. Apa yang berlaku dalam hidup aku, ya Allah, Engkau saja yang maha yang maha pengasih, yang maha mengetahui, yang maha penyayang, yang maha azim, yang maha besar. Minta hidayah, minta petunjuk. Buat solat hajat, buat solat istiqamah, buat solat tahajud. Puan-puan, saya percaya dengan solat tahajud. Kalau sebut dengan perkataan solat tahajud, saya sentiasa nak keluar air mata. Sebab sepanjang keadaan anak saya, dia 2 tahun, dah masuk 3 tahun dalam keadaan yang begitu. Hanya satu tempat saja yang saya rasa tenang, setenang-tenangnya, sedamai-damainya saya nak luahkan perasaan saya nak menangis, saya nak meraung, saya nak menjerit. Dan erti meraung dalam hati saya ketika saya sujud waktu malam. Itulah paling sedamai-damainya dan saya percaya dengan solat tahajud. Subhanallah. Itulah kekuatan hakiki kita. Sentiasalah, bangunlah, rajinlah. Sakit macam mana pun rajinlah perempuan. Solat tahajud, di situ saja tempat kita bersama dengan Allah. Di situ saja tempat kita nak bercakap dengan Allah. Di situ saja kita nak mengharapkan apa-apa. Nak merayu, nak orang kata nak apa saja dengan Allah. Ya. Dan kalau kita lakukan benda tu, tak ada lagi rasa keluhan, tak ada rasa tekanan dalam jiwa kita. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, kita sentiasa membesarkan rasa gagal kita. Bila kita gagal, kita dah mengeluh. Bila tak jadi apa yang kita plan, kita dah mengeluh. Tidak ada manusia yang disediakan ruang gagal dalam dunia ni. Tak ada. Allah tak sediakan ruang gagal kepada manusia dalam atas dunia ni. Kecuali dia sendiri yang menjadi puncanya. Ya? Cuba perempuan kira berapa kali kita gagal. Kita nak capai apa yang kita nak. Kita gagal tapi kita bangun. Kita gagal, kita bangun. Kita demam sikit, kita pergi cari ubat. Kita demam tu satu kegagalan dalam tubuh kita. Tapi kita bangun untuk cari ubat. Ya? Cuba kita kira berapa kali kita gagal capai apa yang kita mahu dalam hidup kita ni. Ya? So jalan terus perempuan, move on. Apa yang berlaku dalam keadaan kita sekarang ni, yang Allah beri ujian pada kita, sedikit saja ujian yang Allah berikan pada kita ni, terus move on. Ya? Dan banyak kali kita gagal tapi kita tetap bangun, kita tetap hidup lagi. Ya? Gagal maknanya kita bertambah matang perempuan. Setiap kegagalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kerjaya kita, kalau ada kegagalan, itu menunjukkan bahawa kita bertambah matang dengan usaha, strategi dan perancangan. Dan akhirnya kita berjaya. Sebab tidak ada istilah gagal Allah sediakan dalam ruang dunia ini. Tak ada. Kecuali orang itu sendiri yang menjadi punca. Allah tidak mengubah nasib seorang kaum itu kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dikembalikan balik. So persoalan paling penting sekarang ni perempuan dalam keadaan masa yang hard ini, ya, emosi yang tekanan ini, adakah perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Bagaimana cara untuk menangani emosi yang tertekan ini? Bagaimana cara untuk kita mengurangkan tekanan yang kita hadapi sekarang ni? Ya, kita tak mampu perempuan untuk untuk meleraikan tekanan itu. Masalah ni tak akan berulang, tak akan orang kata takkan kesudahan. Tekanan selagi kita hidup, tekanan tak akan selesai sekelip mata. Tapi yang penting bagaimana cara kita nak menangani
tekanan tersebut. Bagaimana cara kita nak mengurangi emosi stres tersebut. Kita tak perlu lagi nak membesarkan ataupun nak kita tanya soalan yang sama dari mula-mula dulu. Permulaan, macam mana anak-anak belajar? Macam mana dia nak belajar? Macam mana aku nak keluar beli pakaian? Macam mana aku nak keluar beli barang? Nak keluar seorang ke, nak keluar dua ke? Kita dah tahu semua tu. So teruskan. Teruskan hidup dan menguasai kesulitan-kesulitan dengan minda yang tenang, dengan fikiran yang waras. Take charge. Jangan lagi tewas, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lagi tewas. Move on. Allah bagi nyawa lagi kat kita ni. Move on. Ya. Jalan terus. Kita tak tahu berapa lama lockdown ni. Kita tak tahu pandemik ni berapa lama. Habis tahun ni ke? Sambung tahun depan ke? Sambung seterusnya ke? Tapi kalau kita keep on macam mana lah, bila lah nak habis? Itu satu saya selalu dengar. Bila lah nak habis, moga-moga Allah. Itu moga-moga Allah cabut, Allah kurangkan. Itu doa. Tak ada masalah. Itu bukan mengeluh sebab kita kembali balik kepada dia. Tapi macam mana lah, bila lah, ya Allah, teruknya lah. Ni daripada kluster Sinonik, ni kluster ni lah ni kluster ni. Tak perlu kita menunding jari. Kita tak tahu bila, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya berusaha dengan kemampuan kita, dengan ilmu yang kita ada, dengan kepakaran yang kita ada, mengikut bidang ataupun dengan cara yang berat. Puan, boleh dengar? Hello? Teruskan doktor, terus. Boleh dengar? Puan? Saya terputus, teruskan. Oh, okey. Jadi perempuan, jadi tukarkan stres yang tadi, yang sakit, yang resah, yang tertekan itu, yang sengsara itu, tukarkan menjadi stres yang pertama. S itu stop blaming. Stop blaming. Jangan menunding jari kepada keadaan ataupun orang lain. Jangan. Stop blaming. Yang kedua, T, talk. Gunakan komunikasi yang sebaik-baiknya. Ini saya nak promote. Kalau perempuan nak tahu cara macam mana nak gunakan seni komunikasi luar biasa, sebab kita bercakap ni komunikasi yang biasa. Nak belajar bagaimana nak belajar komunikasi luar biasa, ya. Gunalah perkataan. Belajarlah cara dia, ya. Gunakan istilah we care. We care dalam komunikasi kita. Apa dia? Tunggu. Ni Adlan ni. Okey. R ialah rest. Yang stres tadi, TRES tu. Okey, S stop blaming. Yang kedua T talk. Keep on talking, a nice thing. Keep on talking benda-benda yang membahagiakan orang. Walaupun anak yang umur 2 tahun, 3 tahun tu bercakap dengan bahasa yang membahagiakan. Emosi yang membahagiakan. Emosi yang mendamaikan, bahasa. Ya. Yang ketiga R, rest. Buat benda yang kita suka. Kalau dalam keadaan tertekan tu, keluar sekejap. Jangan duduk dekat keadaan tu. Keluar sekejap. Tapi jangan masuk bilik. Saya beritahu, kalau stres, jangan masuk bilik. Tidur. Jangan masuk bilik tidur. Jangan. Kecuali kita nak dapat ilham, masuk bilik tidur. Kalau nak stres, jangan masuk bilik tidur. Sebab bila masuk dalam bilik tidur, kita keseorangan, dengan perasaan kita, emosi kita tak tercabar semua ni, dia akan menjadi lebih teruk lagi. Sebab kita keseorangan. Ya. Banyak masuk invaders asing yang masuk dalam diri kita. Jangan. Keluar, pergi tengok pokok bunga ros, ya. Takut dapat ilham, doktor. Masuk dalam bilik dapat ilham. Kalau dalam keadaan emosi tak stabil, ilham tak masuk. Benda lain yang masuk. Ilham yang tak betul. Kalau tak ada taman, doktor. Tapi kalau nak buat
nak buat something yang positif, buka air dalam bilik mandi tengok, ambil wuduk, do something suka waktu itu, do something. Yang ketiga, seterusnya enjoy, lahirkan keseronokan dalam diri. Ya, nak belajar ni insya-Allah saya akan kongsi dengan puan-puan bagaimana nak lahir keseronokan dalam diri. Lahirkan keseronokan dalam keluarga dengan istilah simpati. Lahirkan keseronokan dalam keluarga dengan istilah indah. Promosi lagi ya puan. Okey, baik. Dan yang seterusnya S, yang seterusnya skill. Kita kena ada kemahiran ilmu dalam diri kita. Bagaimana kita nak menangani emosi kita, kita kena ada ilmu. Ilmu yang penting adalah ilmu spiritual, ilmu kerohanian. Apa zikir-zikir yang mampu menahan diri kita? Apa zikir-zikir yang mampu menghidupkan hati kita? Apa zikir yang doa-doa yang boleh meringankan gejala-gejala dalam rumah tangga kita. Banyak sangat. Masukkan kerohanian, masukkan kemahiran ilmu dalam diri kita. Dan yang keenam puan-puan, kerohanian, spiritual. Tengok balik solat kita macam mana. Tengok balik berapa kali sehari kita baca Al-Quran. Tengok balik bacaan Al-Quran yang kita baca tu kita amal ke tidak. Tengok balik. Cukup tak doa yang kita belajar tu, tengok balik. Itu semua adalah dalam spiritual, kerohanian. Tukarkan perkataan yang stres tadi tu kepada benda-benda ni, insya-Allah puan-puan. Okey, insya-Allah. Dan ciptalah, jemputlah keseronokan tu dalam diri kita. Kita tak boleh nak mengejar keseronokan puan-puan. Kejarlah keseronokan. No, kita tak boleh nak kejar. Kejarlah kejayaan, tak boleh nak kejar. Sebab kalau semakin kita kejar, semakin kita penat. Keseronokan, jemput kejayaan itu masuk ke dalam diri kita. Cipta keseronokan dalam rumah tangga, insya-Allah. Ya. Okey, so itu sebahagian daripada apa yang saya nak kongsikan dengan puan-puan ya. Tu ya, kembalikan isteri ya. Kita sebagai isteri carilah balik resepi-resepi baru buat, walaupun tak betul tapi sekurang-kurangnya boleh menjadi gelak ketawa dalam keluarga kita pun dah itu alhamdulillah ya. Gunakan teknik-teknik bercerita kepada anak-anak, lahirkan, kembalikan keseronokan dalam keluarga kita. Sebab keadaan sekarang kita duduk di rumah, lockdown kat rumah, stay at home. Ciptakan keseronokan itu. Jangan tengok keliling. Jangan kita tengok musibah di luar, kita jadikan dia sebagai panduan kita untuk kita bergerak terus, untuk kita move on dalam keluarga kita, dalam diri kita. So kesimpulannya puan-puan, usahlah kita nak menyalahi orang lain dan merasa kesihan pada diri kita ni ya. Tetapi kita cuba jadikan cabaran itu dan mulakan lakukan sesuatu walaupun benda itu kecil ya. Sebab stres ini, apa yang kita katakan ini adalah satu ujian kepada kita manusia. Nak lihat kekuatan kita, nak lihat kesabaran kita, nak lihat keakuhan kita, kesetiaan kita, keakuran kita sebagai hamba Allah. Ya, dan saya petik di sini ya, dalam surah Al-Baqarah Allah kata Allah menguji seseorang itu dengan perasaan takut, kelaparan, ya. Surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menguji seseorang itu dengan perasaan takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kehilangan nyawa dan hasil yang tidak menjadi. Maka berilah kabar berita kepada orang yang bersabar. Dan inilah yang sedang kita hadapi dalam saat-saat sekarang ini. Kita menghadapi ujian seperti mana Allah firman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Ya. Takdir Allah itu bukan untuk kita kesali, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sahabat-sahabat yang saya sayangi. Takdir Allah ini bukan untuk kita kesali dan bukan untuk kita menunding antara satu sama lain. Tetapi
kita perlu pelajari hikmah dia dan bangkit semula untuk menjadikan kita lebih baik, perbaiki diri kita untuk menjadikan kita lebih baik daripada semalam kepada hari ini dan esok lebih baik pada hari ini. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, termasuk jiran tetangga kita. Ya, itulah di antara yang dapat saya berikan pada puan-puan hari ini, dan saya rasa mungkin ada juga soalan-soalan, so kita akan kongsikan juga soalan-soalan tu. Okey puan, saya rasa itu setakat yang boleh saya berikanlah sepanjang masa yang telah diberikan kepada saya. Okey. Okey, Dan terima saya kasih doakan, doktor. ya. Saya nak buka soalan. Pada yang nak bertanya soalan boleh unmute. Boleh terus tanya direct pada doktor sekarang. Silakan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaliha dari Bangi. Saya ada satu soalan, tapi soalan ni saya kena tunjuk satu image yang apa ni viral lah kot sebelum ni. Ada yang forward ni, saya nak minta pendapat doktor sikit. Macam mana saya nak apa ni forwardkan image tu supaya host boleh share screen ya. Puan sekarang ni guna laptop ke? Saya guna handphone. Handphone. Sebab kalau ni kita memang boleh multiple participant can share screen, so boleh kalau ada dalam laptop boleh share lah. Dekat phone boleh share. Boleh share. Boleh share. Boleh share, cuba share. Saya cuba share. Dekat share tu cari image. Kalau saya forward pada one of AJK minta share screen boleh ke? Boleh. Boleh Tapi handphone you tu boleh tunjuk dekat sekarang tak handphone itu? Pegang je handphone tunjuk. Sekejap, saya spotlight siapa yang cakap. Pegang handphone tunjuk. Puan Zaliha Hamid Betul. Okey, sudah. Sekejap Tapi you tak boleh sebab dia tapi saya ada nombor telefon Puan Rosita, mungkin saya boleh lah kot nak forward pada Kak Ita, boleh? Cuba you share dulu, cuba you tunjuk handphone dulu tu. Kita sebab tak ada masa. Dia tengah gunakan handphone untuk Zoom. Oh, okey. Okey, cuba. Cuba dengan Puan Rosita. WhatsApp pada Puan Rosita. Okey. So saya forward pada Puan Rosita. Saya nak minta pendapat doktor sebenarnya. Ini berlega-lega dekat grup. Tentang apa tu? Cuba cerita sikit sebab masa dah tak banyak. Send kat saya dulu. Okey, baik. Saya share sekarang ya. Cerita sekarang. Image ni dia bagi satu image doktor. Saya dah forward pada Kak Ita. Image ni created by Japanese neurologist katanya. Kalau kita nampak image dalam ni bergerak, tidak bergerak, so kita mind kita calm. So kalau kita nampak dia bergerak sikit, dia kata we have a little bit stressed. So kalau dia bergerak laju, we are very stressed. Saya nak tahu sejauh mana kebenaran kebenaran maklumat yang daripada image ni. Nak tanya pendapat doktor sikit. Okay, terima kasih Puan Zaliha ya. Sebenarnya berbagai-bagai ujian dalam stres yang dibuat untuk melihat sejauh mana stres. Sebab kalau dari segi perubatan pun ya, seseorang kalau terlibat dengan penyakit kardiologi, jantung ataupun hypertension, dia ada satu kaedah ataupun satu ujian yang dipanggil stres, ya, ujian stres. Nak tahu tahap mana, sebab apabila berlakunya stres, macam saya kata tadi, hormon adrenalin akan pergi kepada hormon-hormon lain yang mengakibatkan mengakibatkan perubahan fizikal dan juga dalam tubuh kita. Dan kesan daripada stres ni ya, akan lahir penyakit seperti sakit jantung, ya, angin amas, stroke.
sebab terlalu stres sangat, dia terlalu orang kata kuat sangat stres tu, tekanan tu dia akan pecahkan otak, pendarahan dalam pembuluh darah dalam otak, dia akan jadi stroke. Dia akan Nampak pergi tak gambar ni? Dekat kan? Nampak tak image ni? Nampak Kak Ita. Ya, saya nampak. Okey. Created, ini betul, sebab cara neurologi ni dia lebih advance, tapi stres dia ada lagi segi dia melihat sejauh mana tekanan stres itu. Sejauh mana tekanan stres ini. It is relevant sebenarnya. Move forward, mungkin dalam bacaan ataupun ilmu mereka telah melihat bagaimana stres itu mampu mempengaruhi orang kata gelombang otak kita. It is true. Maknanya mengikut bidang pakar-pakar dan mengikut bidang-bidang yang telah mereka kaji. Dan juga saya ada satu yang saya tak kongsikan. Bagaimana bila kita keadaan stres, air dalam tubuh kita berubah. Air dalam tubuh kita berubah. Terutama apabila kita mengeluarkan perkataan yang mampu mengubah air di dalam tubuh kita. It's a very interesting. Nak tahu tak? Nak dengar tak? Nak belajar tak? Ini yang saya kata skill. Gunakan, cari ke ilmu itu untuk kita tahu supaya bila kita marah, jangan guna perkataan-perkataan ini yang mana boleh mengubah air di dalam tubuh kita. Dan sudah ada saintis yang mana seorang saintis Jepun juga, Dr. Himuro Ishikima, yang akhirnya beliau memeluk agama Islam disebabkan dia mengkaji tentang air dan akhirnya mengkaji air dalam tubuh, mengkaji air, kemudian mengkaji air lain sehingga dia mengkaji air Zam-Zam itu sendiri. Ya, air Zam-Zam itu, dan apabila dia tahu keindahan kristal yang ada dalam air Zam-Zam itu, maka Allah beri hidayah kepadanya dan mendapat hidayah Allah, dia masuk Islam. Tapi apabila dalam keadaan stres, saya nak beritahu air dalam tubuh kita berkocak, rosak dia punya kristal. Apatah lagi gelombang otak. So it is true, Puan Zaliha. Gelombang tu mungkin dari segi penyelidikan dia ada gelombang-gelombang yang stable, yang unstable, yang fleksibel ataupun unflexible, yang bergerak laju, yang bergerak pantas, itu ada dia punya kategori-kategorinya. Dan kita tak boleh nafikan dalam perubatan pun ada ujian stres. Assalamualaikum doktor. Ya, terima kasih banyak Assalamualaikum doktor. Ya. Boleh tanya? Terus Azizi. Ya. Ya. Nak tanya doktor, saya harap jawapan yang tadi dah settle dah ni. Saya mencelah kejap. Macam kita ni kan seharian work from home dan kita menghadap laptop kan hampir 8 jam sehari. Okey. Cuma kita berada di rumah ni, kita bolehlah berhenti sekejap, pergi dapur, berjalan, pergi toilet. Tapi rasanya tekanan tu pada kita punya tubuh badan tu, utamanya di bahagian kepala, mata tu terasa tau doktor. So saya rasa itu mungkin juga satu sebab boleh menjadikan kita stres. Meningkatkan lagi kita punya stres tu. Adakah, bagaimana kita nak overcome macam tu doktor? Okey, terima kasih Puan Rosa Zizi. Lama tak nampak, tak dengar puannya, tak jumpa Puan. Okey, actually kan salah satunya punca ialah daripada hubungan media kita ni, kita berdepan dengan komputer, dengan sinaran AVV-nya, dengan sinaran UV-nya, itu dah membuatkan membuatkan kita rasa tak selesa. Apatah lagi kita yang seusia remaja ni kan Puan Rosita kan, usia dewasa remaja ni lah. Remaja sangat. Usia remaja dewasa kita, dan bila kita terlalu duduk 8 jam dekat komputer, itu membuatkan kita tak stable, dan itu membuatkan kita jadi cepat penat. Bila kita cepat penat, sebab tu saya kata bila kita penat, penat itu adalah emosi, dan bila kita penat, emosi kita dah mula orang kata dah mula tergugat, dah unstable, dan bila unstable saja adrenalin akan mengeluarkanlah cairan hormon itu, dan sebab itu kita ada cara, maknanya kita terpaksa merehatkan diri kita.
walau seteruk mana pun, walau dalam keadaan berat mana pun kerja kita, walaupun dalam keadaan orang kata sepenting mana pun, kita perlu merehatkan diri kita. Dan dalam kesihatan pun, dalam minda kita, kalau kita belajar NLP pun, kita ada inhaling ya. Dalam NLP kita ada cara nak breathe on, cara nak menggunakan pernafasan 88, 78, 48. Benda-benda tu kita boleh belajar dan kita boleh membantu kita untuk menjadikan kita lebih stable dari segi fizikal dan juga mental kita. Kita tak boleh nak menghadap. Kita jangan memaksa apabila kita dah tahu yang kita dah rasa penat. Diri kita dia ada keluar signal menyatakan kita penat. Ya? Sama ada kadang-kadang mata kita ataupun kadang-kadang kita rasa something dekat belakang kita unstable, itu dia dah tunjuk show that you have to stop. Pause yourself. Itu maksudnya. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Maklum kat sini lagi. Maklum Boleh kat ke sini. doktor? Dah 4.30 ambil masa doktor, dah terlebih masa doktor. Tak ada masalah saya. Boleh. Ji, maklum kat sini Ji. Teruslah. Maklum. Okey, silakan. Maklum. Alhamdulillah. Okey, saya just nak saya sukalah topik-topik macam ni. Cuma Nampak muka Rosna. sorry, sebab saya ada hal ni, sorry, tapi dengar suara kan? Okey, boleh dengar suara. Okey, alhamdulillah. Okey, cuma saya nak highlight sedikit lah, bukan tambah lah, just pendapat saya. Teruskan. Ya. Toxic pula. Stress ni dia ada level, kalau ikut ni lah, dia ada positive stress. Bagus tak? Yang macam kita lah hari ni macam Ji stress sikit lah kan nak menyampaikan kan. But it's positive insyaAllah. Yang kedua, tolerable stress. Maksudnya benda-benda stress yang kita boleh hadapi lah. Apa itu tolerable stress? Adalah stress yang kita hadapi dengan sokongan. Maksudnya satu lagi, maklum kan remaja juga. Jadi hidup dah lama ni, antara yang maklum rasa nak bagi saranan, reach out ya. Kalau kita penat, bagi tahu kita penat kat anak-anak, kat suami tu, jangan pendam. Jangan harap orang tahu, ngapa orang tak faham aku penat. Cakap je, be truthful. Ya, maklum nak share, dia semalam dengar dia kata sometimes you have to be somewhat bad. Maknanya kita kan nak jadi mak yang terbaik, mak yang bagus. Tak nak, kadang-kadang macam kita kena cakap, mak tak boleh dah. Tak ada buat dah. You masak lah hari ni. Nampak very bad ya. Kita not good mom. But it's good. Dia kata sebab kita be truthful dekat diri kita. Okey, yang paling kita tak nak ya, kita sampai kepada toxic stress. Apa itu toxic stress? Itu stress yang berpanjangan tanpa support, tanpa sokongan. Jadi sokongan tu banyaklah keluarga dan boleh reach out lah. Sekarang kan banyak talian-talian ya. Maklum pun boleh juga, maklum a coach boleh reach out kepada maklum di 013 whatever. Tak adalah saja nak. Boleh aja sikit-sikit sebagai rakan yang boleh membantu insyaAllah. Yang dekat-dekat bolehlah. Nanti lepas PKP datang laman maklum, tips dari maklum, tanamlah bunga, tanamlah pokok, letaklah dekat depan skrin macam Rosa Zizi, saya bawa pokok masuk kadang-kadang. Bila saya tak tahan, waktu break contoh kalau kelas saya 6 jam, setengah jam tu saya akan keluar, minum kopi ke setengah jam tu saya keluar. Tengah hari saya keluar sekejap sebab kat dalam suffocated and then lepas kelas tu keluar juga. Macam betul saya setuju dengan Ji tadi, keluar jangan masuk bilik. Okey, itu saja. Wallahualam. Bye. Okay, thank you maklum. Ya, dan untuk makluman pun macam saya banyak juga berkomunikasi dengan Puan Rosna ya, saya banyak juga meluahkan perasaan, minta pandangan. So kalau kita sebenarnya dikelilingi, Allah memberi peluang kita mengenali dalam keadaan macam ni dengan sembang santai, dengan program-program yang laman maklum ya, dan laman ilmu yang saya sendiri, saya mengenali orang-orang circle-circle yang positif, circle-circle yang subhanallah Allah kirimkan ya, sahabat-sahabat yang dengan ilmu kepakaran masing-masing. Gunakan mereka, maksudnya gunakan ilmu mereka, dapatkan belajar dengan mereka dan kita tambahkan ilmu untuk menambah baikkan diri kita. Ya, sekelkan diri kita, masukkan dalam lingkungan mereka ini. Jangan kata alah maklum banyak ilmu dia pakar bagi kanak-kanak, tak boleh lah. No. Kita kena belajar apa kehebatan beliau
kita belajar. Sebab itu macam Pak Rostan kata, ada stres yang challenging. Okey, macam mana dia berjaya? Aku pun nak berjaya. So move on. Dekati mereka. Okey, so itu maksudnya yang maklum beritahu tadi. Dan terima kasih Pak Rosna membantu. Sebab itulah saya kata, bukan dalam program macam ni pun kalau boleh kita tambahkan ilmu, kita kongsi ilmu. Jadi ilmu itu akan menambah dan alhamdulillah akan menjadi penambahbaikan pada orang-orang yang mendengar. Terima kasih banyak. Boleh saya calit sedikit? Ya. Pertamanya, dalam keadaan sekarang ini, banyak kaedah yang boleh kita ambil untuk mengenal pasti tahap stres kita. Contoh, DAS test tu sendiri. Kita Google je DAS test tu, kita tahu. Buat 1 minggu sekali ke 2 minggu sekali. Kadang-kadang kita tak sedar kita stres ni. Dan seterusnya, kita jangan cari kesempurnaan. Jangan cari kesempurnaan. Dan jangan fikir hebatnya kita ini. Sebab hebatnya kita apabila kita sedar yang ada pada kita ni hanya sekelumit sahaja daripada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun sekiranya kita faham dan kita buat tindakan meletakkan hebat itu hala tuju kita perlu jelas. Di mana letaknya hala tuju adalah apabila kita sedar apa cita-cita kita, apa impian kita dan apa harapan kita. Diblendkan menjadi satu adunan, letak kepada hala tuju yang jelas. Dan emosi, semua manusia ini Allah bekalkan dengan emosi, antara emosi dan akal pemikiran. Kalau tidak ada emosi, tak genap, tak lengkap jisim manusia. Allah bekalkan emosi, akal dan ada bla 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 untuk melengkapi satu jisim manusia ini. Emosi itu mestilah terkawal. Mesti terkawal. Mesti kita mencari ilmu tentang emosi kita sendiri. Jangan fikir tentang emosi orang lain. Kita sendiri. Fahami diri kita sendiri. Faham kita diri kita dan kita buat tindakan. Bertepatan dengan tahap emosi kita bagi buat penyelesaian. Dan B itu saya selalu tegaskan. B itu adalah bersatu padu dan bekerjasama. Bersatu padu itu dengan siapa bersatu padu? Bekerjasama dengan siapa? Bila Allah ciptakan manusia ini, satu unit manusia, dia sediakan jisim rohani dan jasmani. Rohani dan jasmani mesti bersatu padu dan mesti bekerjasama. Jangan apa yang kita cakap dan apa yang terlintas di hati bercanggah. Sebab dalam Quran dia sebut dah ciri-ciri orang munafik. Dalam istilah sekarang hipokrit. Bila kita tak sedar kita ada ciri-ciri ini, itulah antara unsur-unsur yang emosi itu tercala dan celaru. Okey, bila dah ada ini, kita jangan tinggal yang A tu, H-A-B-A tu ada. Bila dah kita ada H-E-B-A, A tu amalan. Amalan kita mestilah amalan yang memangkin anjakan peribadi kita kepada yang lebih positif bagi menjana diri kita keuntungan dunia dan akhirat. Dan T itu kita mesti tahu. Kita mesti tahu tahap mana ketelusan kita dan perbaiki, tambah nilai. Dan apabila kita dah kenal diri kita, jadi diri sendiri. Tulen dengan diri sendiri. Jangan kita jadi ikutan orang lain. Hanya kita kenal diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan bila kita letakkan satu hala tuju matlamat, letaklah matlamat tu bukan atas kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri kita sendiri. Allahu a'lam bisawab. Subhanallah, betul. Ya, betul Puan Rohana. Terima kasih Puan Rohana. Satu perkongsian dengan yang hebat tu daripada Puan Rohana sendiri. Sebab tu saya kata boleh dijadikan calon untuk sembang santai akan datang. Alhamdulillah. Ya. Allahuakbar. Cantik. Ya. Sebenarnya banyak lagi calon-calon yang sesuai ni boleh kita ketengahkan untuk perkongsian dengan sembang santai. Puan Rohana. Okay, alhamdulillah, syukur. Sangat terkesan dengan perkongsian doktor hari ini. Semoga apa yang doktor sampaikan hari ini memberi manfaat kepada kita semua dan dapat membantu kita untuk kalau tak dapat hilang stres terus, sekurang-kurang dapat mengurangkan stres dalam diri. Nak yang sekarang ni kata mak kau hijau apa semua tu, daripada hijau tu mungkin boleh tukar jadi biru, jadi tenang sikit ke kan.
Okey, sebelum kita akhiri doktor nak bagi perkongsian tentang program doktor kan? Okay, terima kasih Puan Moderator, dan di sini juga saya ambil kesempatan lah untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Puan Rohana, Kak Ana dan juga Puan Rosnah yang membantu saya. Alhamdulillah, subhanallah, ya, kita tak tahu hari ini perjumpaan begini begitu indah sekali, ya. Dan kepada puan-puan, saya nak berkongsi tapi ada masalah sikit dengan PC saya. Cuma saya nak beritahu yang program saya akan forwardkan kepada Puan Yo nanti, program saya, iaitu hari Sabtu ni adalah perkongsian teknik bercerita, teknik bercerita ataupun didik anak dengan bercerita. Dan inilah salah satu untuk juga satu terapi untuk menghilangkan stres ataupun meringankan stres kita, ya. Bercerita dengan anak-anak, kembalikan hubungan kita dengan anak-anak, ya, kembalikan kesejahteraan, kebahagiaan diri mereka juga dengan kita, ya. Janganlah dalam sepanjang kita lockdown ni kita jadi Kak Ros, ya. Asyik bertepik saja, ya. Penat kita. So itu antara yang program yang akan saya buat hari Sabtu dan hari Ahad ini, iaitu didik anak dengan bercerita. Dan insyaAllah saya harap saya dapat kongsikan nanti posternya dengan Puan Yung, ya. Okey, itu saja. Doktor bagi nombor telefon. Senang dia panggil. Nombor telefon saya okey, puan-puan yang ada masalah ataupun yang ingin berkongsi lah, ya, dengan saya ataupun ingin mendapat inspirasi ataupun apa saja, boleh berkongsi dengan saya selepas ini. Talian saya ialah 010 90 11072, ya. 010 90 11072. InsyaAllah, ya, saya akan memberi semampu yang saya boleh dengan ilmu yang Allah berikan pada saya, dan seandainya saya forwardkan pada rakan-rakan saya yang lain yang lebih tahu, lebih pakar, insyaAllah saya akan usahakan. Okay, terima kasih banyak. Ji, Ya. Umi ya. Umi. Okey, ya Umi. Ya. Okey, last word yang Umi nak kongsikan bersama ni, akhirnya whatever it is pun, the word is redha. Sebab Umi pernah alami situasi yang memang teruk, tapi Umi dapat kekuatan tu adalah dengan redha. Dengan redha itulah Umi move on. Itulah yang Umi nak kongsikan, sebab Umi pun kalaulah Ji kata tadi Ji remaja dewasa, Umi ni remaja purba lah kot. Okay, so redha and insyaAllah you will move on. Itu saja yang Umi nak share. Thank you. Thank you Umi, selalu support insyaAllah. Okay. Okey, boleh hubungi doktor ataupun doktor dah share poster nanti, saya akan war-warkan dalam grup ataupun boleh juga hubungi saya nanti. Sebelum kita akhiri, saya nak serahkan kepada Puan Rosita. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Terima kasih Ji yang telah banyak berkongsi. I'm speechless with your points, fakta-fakta you, research you sangat berkesan. Seolah-olah saya kata, ya Allah, there's so many things to share, and you all pun ada banyak nak sharing. Sahabat-sahabat saya kat dalam tu macam there's so much to share, sebab kita masing-masing ada mengalami kita punya masalah dan cabaran kan. So saya tiba-tiba dapat idea kena buat satu Telegram group pun. Untuk kita boleh chatting dan kita boleh voice chat tau. Bila kita voice chat ni kita dengar suara kawan-kawan kita. Maybe we will proceed with that. Maybe doktor sebagai sahabat saya boleh jadi orang yang menjawab pada persoalan. Yang tu yang berlaku bila kita share melalui suara kita, and then dia Telegram chat tau, Telegram voice chat. Jadi mungkin Maklum Rosnah pun ada, Rohana pun ada, Umi pun ada. Saya rasa macam amazingly Allah bawa kita bersama. Sekarang tinggal 60 orang. Dan kalau you all setuju, kita boleh kongsikan nanti. Ambil nombor telefon saya ataupun Yung tu, jadi kita akan share. Mungkin kalau nak masuklah Telegram tu, supaya kalau doktor setujulah menjadi kita punya tempat kita mencurah perasaan.
Okey, mungkin kita ada time, jangan sentiasa ya. Kita ada time, contohnya sebelum asar, okey, 3:30 sampai pukul 4 atau jam tu siapa nak share, dia share. Dia terfikir di fikiran saya lah. Sebab ramai lagi di antara kita ada banyak masalah yang kita rasa kita harus curahkan pada somebody. Okey, tugas saya adalah mencari siapakah yang respon yang paling banyak dalam chat ini. Sebab saya ada hadiah. Jadi saya nampak jawatankuasa kami ada secret group juga ni. Jawatankuasa kami telah memilih Puan Norehan. Okey. Anda berhubung dengan saya untuk mendapatkan hadiah anda yang akan dikirim ke rumah. InsyaAllah. Nombor telefon saya dah tertera. Okey, Puan Norehan, are you there? The next time saya tak nak cari, saya nak siapa yang bagi point yang paling banyak. Ikut tadi G dah bagi point tentang tentang stres, apa itu penyelesaian stres, 6 faktor stres, dan juga tadi Rohana pun dah ada kata, Rusnah, macam-macam. Semua orang hebat-hebat, Zaliha pun dah ada point, alhamdulillah. So insya-Allah akan datang mungkin Yong nak paparkan lagi kita punya program kepada Dr. G. Terima kasih saya ucapkan. Saya pun banyak nak cakap, tak boleh kot, dah asar dah ni. Saya simpan untuk next time. Okay, so ada 2 program coming soon, semua berkaitan dengan kita. Sambil-sambil tu saya nak pesan, tolonglah santuni anak-anak, santuni ibu bapa, macam mana, apa-apa kan Yong? Apa-apa terjadi pun kita kena santuni. Ini adalah program KAP kita di bawah PTN 9, kepada ibu ayah, kepada cikgu-cikgu, cikgu Taska, cikgu Tadika, silalah ikuti kursus ni walaupun anda cikgu tadika. Kursus sangat komprehensif, dia pun jurulatih pun ada kat sini. Puan Ros Azizi tu jurulatih, Rohana tu jurulatih walaupun di agensi lain. Jadi Rohana, Rusnah semua jurulatih. Jadi mereka ada banyak ilmu yang kita kongsikan. Kalau anda sebagai ibu boleh ikuti yang untuk ambil modul pembelajaran saja. Modul taska tak payah ambil pun tak apa. Kita ada pilihan-pilihan gitu. Okey, seterusnya ada lagi kita akan bawakan Dr. Zakrul. Okay? Jadi doktor ni belum tentu tarikhnya tapi 2 minggu akan datang. Sudah. 7 Julai. Masya Allah, hebat ni. Di Kuala TV selalu ni. Moderatornya Puan Mo, sila tinggalkan nombor telefon. Sebab kita dah viral ke mana-mana grup. Jadi tak pasti grup mana yang kita akan sebarkan. Puan Rosita. Ya. Dr. Zakrul ini kepakaran ni bidang kanak-kanak. Ya saya. So tolong saya kalau this time saya nampak ada 60 lebih. So kami kalau rasa macam bawah 100 kami nak pergi platform lain dah. Kita nak lebih pada 100 supaya kita manfaatkan sebab Dr. G maaf cakap tidak dibayar. Dengan volunteer, Dr. Zakrul pun nanti tidak dibayar. Semua ni free. Siapa nak bagi free talk sila serah diri untuk kita kongsikan bersama insya-Allah. Okey, ini rahsia lukisan. Oleh siapa ni? Cikgu Asmadi. Jadi siapa ada benda-benda sharing, sila maklumkan kepada AJK untuk kita bawa mereka ke platform Sembang Santai ni insya-Allah. Okey, itu saja Ayung. Terima kasih pada anda yang sudah hadir. Okey, sila ikuti di Facebook PTN Night untuk anda ulang-ulang tengok, ambil poin. Saya tinggalkan dengan satu ayat Quran. Rujuklah surah Al-Ghafir ayat 44. Al-Ghafur ayat 44. Fa'uwidu amri ilallah. Serahlah pada Allah. Serah pada Allah. And the best solution adalah anda connection dengan Allah. Connection dengan Allah, ajar diri untuk bangun sebelum subuh. Kalau tak boleh pukul 4 seperti Ji cakap, bangunlah selewatnya pukul 5, 5:30 sebelum azan tu, serahlah diri pada Allah dan belajarlah untuk bersyukur. Mr. Corona itu, supaya saya ulang-ulang, adalah hamba Allah, makhluk Allah yang baik. Okay, jangan dimarah-marah dia. Okay, bersyukurlah. Sebab kita masih hidup, insya-Allah kita nak terus hidup lagi, banyakkan bersyukur pada Allah supaya Allah bagi lagi nikmat dia. Insya-Allah. Jangan saya bagi saya bercakap. Alhamdulillah, terima kasih Puan Rosita. So Puan Norehan tanya di atas kejayaan dapat hadiah hari ini, satu-satunya peserta yang dapat hadiah daripada Puan Rosita. Tunggukan hadiah tu.
Setakat ni saja. So kita tutup majlis kita dengan surah Wal-As sebab kita pun dah azan kan. So dah lebih masa dengan doktor. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa atas program-program yang kita dah kongsikan tadi. Okey, sama-sama kita bacakan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Saya ambil gambar ya.